عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آمين. Alhamdulillah, syukrun lillah. InsyaAllah pada sesi tazkirah hari ini, kita akan menyambung sedikit lagi tentang keampunan Allah. Kita telah membicarakan isu keampunan ini dalam 2 sesi tazkirah yang lalu. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Ketika kita membicarakan isu keampunan ini, Masya Allah, dia satu isu yang besar dan satu isu yang sangat penting kepada kita. Ya, ia begitu kritikal kepada kita kerana di saat kita memasuki fasa ketiga, iaitu alam kematian, alam barzakh, dan seterusnya fasa keempat ketika kita dibangkitkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, maka keampunan inilah yang sangat-sangat bermanfaat kepada kita. Keampunan inilah yang akan menyelamatkan kita. Sebaliknya orang-orang kafir, mereka itu akan menghadapi detik-detik sengsara di sana nanti. Kerana apa? Kerana mereka tidak ada keampunan ini. Mereka tidak mungkin memperoleh keampunan ini. Kerana apa? Kerana sewaktu di fasa kedua, hidup di dunia dahulu, mereka ini kufur kepada Allah. Mereka sombong kepada Allah, tidak mau meyakini Allah, tidak mau kembali kepada Allah. Maka mereka tidak akan memperoleh keampunan. Sedangkan kita orang-orang yang beriman, di sana nanti yang kita dambakan ialah keampunan Allah. Kita telah menyebut betapa banyak pintu-pintu keampunan yang Allah sediakan kepada kita sewaktu di fasa kedua. Ingat tuan-tuan dan puan. Isu keampunan ini penting pada fasa sekarang. Waktu kita hidup di dunia ini, fasa kedua. Sebab sesudah fasa kedua ini, tak ada lagi kesempatan untuk kita kembali kepada Allah, bertaubat. Tidak ada lagi kesempatan kepada Allah untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan dan puan, ingat, inilah waktunya, inilah ketikanya kita nak mohon ampun kepada Allah. Itulah waktu kita berada di fasa kedua, iaitu kehidupan pertama di dunia ini. Inilah saat, inilah ketikanya kita berkesempatan untuk memohon ampun kepada Allah. Bila dah mati, kita masuk ke fasa ketiga, kita tidak mampu lagi nak melakukannya. Yang ada mungkin doa daripada anak-anak kita, cucu cicit kita. Ya. Kalau guru-guru mungkin ada anak-anak murid yang mendoakan keampunan untuk dia. Tetapi usaha kita dah tak ada, tuan-tuan dan puan. Sebab itu penting kepada kita sekarang. Jangan tangguh untuk melakukan aktiviti taubat istighfar ini adalah sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul liman ma fis samawati wal ard. Qul lillah kataba ala nafsihi rahmah. Katakanlah, kepunyaan siapakah yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, kepunyaan Allah. Dialah yang telah menetapkan ke atas dirinya rahmah, kasih sayang. Surah 6 ayat 12. Allah menegaskan
bahawa Allah mewajibkan ke atas dirinya sifat rahmah. Maka sebab itu kita mengulang-ulang sebut Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itulah sifat keagungan Allah. Sifat yang digandingkan dengan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat Rahman dan Rahim. Pemurah dan penyayangnya Allah itu. Itulah sebabnya mengapa disebut ini. Kataba ala nafsihir rahmah. Allah telah menetapkan, ya, menentukan ke atas dirinya sifat rahmah. Maka atas dasar kasih sayang Rahman dan Rahim Allah itulah maka kita mengharapkan, ya, dan kita sentiasa berdoa memohon keampunan kepada Allah. Tuan-tuan dan puan, Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka Allah suruh kita minta ampun, minta aja, Allah akan bagi. Kembali kepadanya, Allah akan bagi keampunan. Jadi kerja kita tak adalah susah untuk mendapat keampunan Allah ini kerana rahmat Allah itu sangat luas. Tuan-tuan perempuan, walau apa pun ingat, keampunan Allah itu bersyarat. Dan syaratnya tidaklah susah, tetapi syarat itu merupakan satu syarat dasar. Mari kita baca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad pada jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Sedangkan Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 218. Maka kita melihat di sini, syarat utama untuk dapat keampunan Allah ialah iman. Tanpa iman tak akan ada keampunan Allah. Sebab itu syarat dasar dia. Itu jelas. Sebab itu nanti di fasa keempat, pada kehidupan semula nanti, yang memperoleh keampunan ini ialah orang-orang yang dulu, waktu kehidupan di fasa kedua di dunia dahulu, mereka beriman. Kemudian mereka itu berhijrah, berjihad di jalan Allah. Itu kualiti-kualiti yang ditambah lagi. Tapi asas dasarnya mestilah beriman. Dengan ada keimanan itu akan menjadi sebab untuk Allah memberikan keampunan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubrihu nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak dapat membebaskan diri aku daripada kesalahan kerana sesungguhnya nafsu itu, jiwa itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Kecuali jiwa yang diberi rahmat oleh Rabbku. Sesungguhnya Rabbku itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah 12, Surah Yusuf ayat 53. Jadi dalam ayat ini Allah ulang bahawa Allah itu, Rabb itu sifatnya Ghafurur Rahim. Gabungan Ghafurur Rahim ni sangat banyak di dalam ayat-ayat di pelbagai surah. Allah kata, aku ni Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka kembalilah kepada aku, taubat. Mohon ampun kepada aku.
pasti aku akan bagikan keampunan. Nah, itulah sifat rahmat Allah. Sebab itulah disebut kataba ala nafsihi rahmah. Allah menetapkan sifat rahmah itu ke atas dirinya. Maka apa lagi tuan-tuan perempuan yang kita nak? Tak adalah ya satu anugerah yang sebesar itu melalui Rahman Rahim Allah itu kita akan memperolehi keampunan Allah. Sebab itu Allah sering mengulang-ulang Ghafurun Rahimun. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ingat tuan-tuan perempuan, ya, ayat yang kita baca tadi ayat daripada surah Yusuf. Di dalam surah Yusuf kita akan menemukan bagaimana keampunan itu ya, disebut. Ya, kita tahu sejarah cerita kisah Nabi Yusuf ini bermula dengan begitu tragis. Di mana Nabi Yusuf alaihissalam ya, dibenci oleh abang-abangnya. Ya, sehingga mereka sanggup melakukan komplot dahsyat. Pada awalnya mereka hendak membunuh Nabi Yusuf. Tetapi ada seorang dari saudara mereka ini yang mengingatkan supaya jangan dibunuh. Cukuplah hanya sekadar dibuang ke dalam perigi buta. Maka takdirnya Nabi Yusuf dibuang oleh saudaranya ke dalam perigi. Nah, begitulah dahsyatnya, zalimnya saudara-saudara Nabi Yusuf ke atas dirinya. Tetapi Al-Quran menceritakan di hujung kisah itu bagaimana hebat dahsyatnya keampunan ini. Allah bukakan, Allah lembutkan hati Nabi Yusuf dan ayahandanya Nabi Yaqub alaihissalam. Sehingga mereka ini menjadi orang yang sangat pemurah, sangat penyayang. Mereka memaafkan kesalahan. Yusuf memaafkan kesalahan abang-abangnya. Dan Nabi Yaqub alaihissalam memaafkan kesalahan, kesilapan anak-anaknya. Di saat itulah kita melihat rahmat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Yaqub alaihissalam berkata, aku akan mohon ampun kepada Rabbku. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Surah 12, surah Yusuf ayat 98. Lihat bagaimana ya hebatnya. Sebab itu saya ketika mentadabur surah Yusuf ini, di saat itulah terasa benar dahsyatnya. Seorang yang begitu mulia hatinya seumpama Nabi Yusuf AS sanggup memaafkan kesalahan abang-abangnya sedangkan kesalahan dosa mereka kepada Yusuf tak tahulah bagaimana nak cerita. Sehingga mereka ini sanggup nak membunuhnya. Tapi sifat kasih sayang ya, sifat pemaaf Nabi Yusuf AS sangatlah hebat. Dia memaafkan. Demikian juga dengan ayahandanya Nabi Yaqub AS. Lihat betapa besar dosa kesalahan anak-anaknya ini terhadap ayahanda mereka. Sewaktu Yusuf kecil, sewaktu Yusuf dikhianati dahulu, mereka mendustakan ayahanda mereka. Mereka memujuk untuk membawa keluar Yusuf, berdusta dah. Kemudian setelah dibawa pulang baju yang berlumuran darah, mereka berdusta lagi kepada ayahandanya. Mereka mendakwa bahawa Nabi Yusuf AS dimakan serigala. Sedangkan baju itu tidak cacat sedikit pun. Dan darah itu bukan darah manusia tetapi darah sembelihan haiwan. Mana mereka melakukan tipuan demi tipuan, dusta demi dusta kepada ayahanda sendiri. Bayangkanlah tuan-tuan perempuan. Tak kira lagi kejahatan mereka mengkhianati Yusuf.
Tetapi apa kita lihat di akhirnya, sifat kasih sayang itu yang ada pada Nabi Yaqub alaihissalam, Masya Allah. Inilah yang kita baca tadi. Dia berdoa kepada Allah supaya Allah ampunkan kesalahan dosa anak-anaknya, Masya Allah. Di situ kita melihat happy ending, kesudahan yang menggembirakan dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, saya sepanjang PKP ini, salah satu surah yang saya sudah siapkan tadaburnya ialah surah Yusuf alaihissalam. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti kita akan cetak buku ini. Demikianlah ya, dalam isu kita nak melihat keampunan Allah ini. Jadi keampunan Allah ini bersebab ketika mana kita melakukan kesalahan dosa kita kepada sesama manusia, maka kita minta ampun. Sebab itulah dalam kisah Yusuf, anak-anak Nabi Yaqub yang telah mengkhianati adik kecilnya Yusuf alaihissalam tadi, mereka sendiri merayu minta maaf kepada Nabi Yusuf. Mereka berbuat demikian juga kepada ayahanda mereka. Maka sebab itulah mereka diberikan keampunan. Kerana saat itu anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam ini telah sedar. Mereka telah bertaubat. Maka Allah ampun dosa-dosa salah silap mereka yang lalu. Di situlah kita boleh mencari ibrah dari sudut keampunan ini. Bacalah surah Yusuf. Telitilah ayat-ayat yang berkaitan dengan keampunan ini. Di sana kita lihat Allah nak bagi tahu kita yang membaca Al-Quran ini supaya mengambil ibrah daripada kisah Nabi Yusuf ini. Bayangkanlah bagaimana deritanya hidup Nabi Yusuf sejak kecil dikhianati oleh saudara-saudaranya. Kemudian diuji, ditimpa pelbagai ujian di sepanjang hidupnya. Tapi akhirnya Allah kurniakan kelebihan, kemuliaan. Allah bagi dia kenabian, Allah bagi dia kekuasaan memerintah sebuah negara besar, Mesir. Dilantik sebagai menteri yang menjaga perbendaharaan negara Mesir. Masya Allah. Itulah akhirnya, ya, pengakhirannya. Kemudian di saat itulah datang ahli keluarganya. Itulah kelebihan yang ada kepada Nabi Yusuf AS. Dan satu dari kelebihan yang Allah bagi kepada Nabi Yusuf AS ialah ilmu tadbir mimpi. Satu yang sangat istimewa kepada Nabi Yusuf. Baginda diajar Allah bagaimana mentadbir mimpi. Boleh menganalisa mimpi-mimpi orang lain. Itu kelebihan yang Allah bagi kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka sangatlah hebat saya melihat di sudut keampunan itu. Di detik-detik akhir penghujung kisah Nabi Yusuf itu, Allah nak bagi tahu kita tentang keampunan. Itu yang kita perlu belajar. Itu dia. Ketika kita mentadabbur ayat-ayat tentang Nabi Yusuf ini, di situ kita menemui satu pengajaran kepada kita. Bahawa apa saja dosa salah manusia ini akan diampunkan Allah selama mana kita memenuhi syarat-syarat. Syarat pertama ialah ingat balik iman. Syarat pertama mestilah iman. Kemudian yang kedua, untuk kesalahan, kesilapan dengan manusia kita kena minta maaf. Ini yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf kepada beliau. Kemudian seterusnya, sebagai orang-orang yang mulia, ya, para nabi, maka dua beranak ini, Nabi Yaqub alaihissalam dan juga Nabi Yusuf alaihissalam, mereka berdoa minta ampun kepada Allah. Sebab yang mengampuni ini Allah. Ya. Maka mereka berdoa minta ampun untuk orang-orang yang bersalah tadi. Tuan-tuan dan puan, bersempena kita berada di bulan Ramadan yang mulia ini, yang juga disebut sebagai bulan keampunan ini,
Marilah kita perbanyakkan istighfar, lafaz memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafaz memohon, lafaz istighfar yang biasa yang kita sering lakukan, iaitulah dengan serengkas lafaz astaghfirullah pun sudah memadai. Atau tambah lagi astaghfirullahal azim. Atau tambah lagi astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lafazkanlah, banyakkanlah lafaz tersebut. Dan kita tambah lagi dengan doa khusus. Ya, doa di hujung Ramadan yang Nabi ajar melalui hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, iaitulah doanya Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu juga satu kelebihan yang ada pada bulan Ramadan ini. Kita digalakkan perbanyakkan doa yang disebut di dalam hadis tadi. Ya. Jadi hadis diriwayatkan oleh Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Hadis daripada Ibnu Majah, dia hanya menyebut Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi dalam hadis dari Tirmizi disebut Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mana-mana satu tuan-tuan pilihlah. Boleh kita amalkan. Kerana doa itu doa ma'thur. Doa yang berasal daripada hadis Nabi SAW. Perbanyakkanlah doa itu sepanjang Ramadan ini. Khususnya di 10 terakhir. Ya, kerana itulah yang diamalkan oleh Nabi menurut hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha tadi. Tuan-tuan dan puan, itulah yang kita nak manfaatkan untuk memperolehi keampunan Allah. Ya, kita dah sebutkan pintu-pintu keampunan Allah banyak. Itu yang 5 saya sebut sebahagian saja tuan-tuan dan puan. Ada lagi pintu-pintu lain yang banyak. Ya. Juga disebut bahawa dengan berinfak bersedekah itu juga menjadi sebab untuk Allah mengampunkan kita. Ya. Jadi lakukanlah apa saja kebaikan. Ya. Dan niatkan sering minta ampun terus kepada Allah. Kenapa? Kerana kita sebagai manusia, sebagai hamba yang lemah, dan sebagai manusia kita tidak dapat membebaskan diri kita daripada dosa dan kesalahan. Kita lihat secara nyata kita melakukan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan fahsya, mungkar, kekejian dan sebagainya secara zahir yang kita nampak. Namun di sana ada lagi perbuatan-perbuatan hati kita yang kita tak nampak. Yang ini yang kita takut. Dalam hati kita ni ada lagi sudut-sudut kegelapan, keburukan, kekejian dalam hati. Yang itu juga kita untuk membersihkan diri kita kena perhati isu ini. Hati ini ada penyakitnya. Yang kita sering dengar disebut. Salah satu penyakit hati itu ialah dengki, hasad. Tidak boleh melihat kesenangan yang dinikmati oleh orang lain. Kemudian satu lagi ialah perasaan benci. Benci itu boleh membawa kepada dendam, kesumat. Masya Allah. Ini semua penyakit hati tuan-tuan dan puan. Yang kita tak boleh ada. Penyakit ini perlu, wajib kita bersihkan daripada hati kita. Lagi apa? Riak. Ujub, takabur, banyaklah sifat-sifat yang dikategorikan sebagai sifat-sifat mazmumah, sifat buruk bagi hati kita. Yang ini juga kita kena perhati tuan-tuan dan puan. Ketika mana kita nak mohon kepada Allah, kita perlu menilai hati kita. Tak ada orang yang tahu sifat-sifat yang ada pada hati kita ini melainkan diri kita dan Allah semata-mata. Orang lain tidak tahu. Maka bersihkanlah diri kita
Itulah antara lain sempena Ramadan ini, kita nak membersihkan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah itu. Maka kita diwajibkan saum, puasa, menahan diri, mencegah diri. Jadi dalam keadaan menahan diri ini, kita juga perlu menjaga hati kita. Jadi jagalah hati kita dari disentuh oleh perasaan hasad, dengki, benci kepada orang lain. Atau banyak lagi sifat-sifat larangan yang disebut Allah di dalam surah Al-Hujurat. Surah 49. Allah kata jangan kamu menghina sebahagian daripada kamu, baik lelaki atau perempuan. Jangan kamu merendah-rendahkan orang lain. Jangan kamu mencari-cari aib orang, kemudian mendedahkan pula aib orang kepada orang lain. Banyak larangan-larangan itu kebanyakan berkait dengan hati, tuan-tuan dan puan. Sebab itulah nak jaga hati ini, kena jaga sungguh-sungguh. Bersihkan daripada segala sifat mazmumah, sifat-sifat yang keji itu, ya. Dan marilah kita beristighfar itu kita kembalikan kepada hati kita, sebab kita tidak tahu, ya, sepanjang hidup kita ini banyak perasaan-perasaan buruk. Antaranya ialah buruk sangka. Biasanya kita ini cenderung berburuk sangka kepada orang lain. Sedangkan di dalam surah Al-Hujurat disebut bahawa sebahagian daripada sangka-sangka itu adalah dosa. Karena kita menyangka buruk. Dan segala yang buruk di hati ini, ingat tuan-tuan dan puan, dipengaruhi oleh syaitan. Maka jangan lupa kita dalam waktu kita beristighfar kepada Allah, kita juga perlu sering beristiazah kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah daripada syaitanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, lindungilah aku. Aku berlindung diri kepadamu daripada syaitan yang direjam. Dan puan, syaitan ini sentiasa mengapi-apikan bisikan-bisikan jahat yang disebut sebagai waswas allazi waswisu fi sudurin nas. Ingat tuan-tuan dan puan, berlindunglah kepada Allah daripada waswas khannas tadi, iaitulah syaitan. Dan syaitan itu boleh jadi dari kalangan jin, boleh jadi kalangan manusia. Minal jinnati wan nasi. Ingat tu. Jadi dalam hal kita memohon keampunan Allah ini, kita perlu sentiasa beringat bahawa syaitan itu sentiasa berusaha untuk menggelincirkan kita supaya kita melakukan dosa maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, dalam usaha kita nak mendapat keampunan Allah, nak bersihkan diri kita daripada dosa-dosa ini, kita mohon ampun kepada Allah. Tapi jangan lupa, sebab makhluk yang namanya syaitan ini, dia tidak pernah berhenti berusaha untuk menggelincirkan kita supaya melakukan dosa-dosa. Ingat. Jadi kena lakukan dua-dua sekali. Kita beristighfar kepada Allah, mohon ampun dosa-dosa lalu. Untuk yang akan datang, beristiazah kepada Allah supaya Allah jaga kita, Allah selamat kita daripada gangguan-gangguan syaitan yang mewas-was hati kita. Berapa ramai orang yang diwaswaskan oleh syaitan sehingga mereka melakukan maksiat kepada Allah. Dan terutama mereka juga melakukan maksiat hati tadi. Jadi maksiat hati tadi itulah yang disebut sebagai kekotoran, dosa-dosa hati tadi yang kita perlu jaga. Itulah sifat-sifat hasad, dengki, benci, dendam, amarah tu bisu tadi, yang disebut sebagai nafsul amarah itu termasuk semua ini. Ya, emosi-emosi negatif yang kita panggil, iaitulah perasaan benci, marah, dendam, kesumat, sangka buruk. Dan hari ini kita melihat, kita berada di dalam zaman akhir zaman ini penuh dengan fitnah. Di media sosial kita, bukalah WhatsApp ke, FB ke, apa saja, Instagram apa,
terlalu banyak bahan-bahan fitnah. Ini semua hasil yang datang dari hati yang berpenyakit. Maka kita perlu bijak menilai. Tabayyun. Itu satu perintah yang disebut di dalam surah Al-Hujurat. Tabayyun. Kita kena siasat fakta tentang berita baik, maklumat baik, apa saja gambar baik, video baik, apa saja yang ada dalam media sosial, kita kena periksa dulu. Jangan terus percaya. Kerana hari ini terlalu banyak fitnah. Jagalah. Sebab itu dalam isu kita nak mohon keampunan ni, kita kena jaga ni sebab apa? Syaitan sekarang bermain di sinilah. Syaitan lah di sebalik fitnah ini adalah syaitanir rajim. Ingat tuan-tuan perempuan. Kita sekarang kita tak sedar bahawa di sebalik teknologi canggih, ya, handphone pintar kita ini, ya, dengan segala kemudahan maklumat yang berada di alam maya ini, berhati-hatilah. Kerana di sana juga syaitan mempengaruhi orang dengan pelbagai-bagai fitnah dan bahan-bahan yang merosakkan, menghancurkan hidup kita. Berhati-hatilah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sekadar itu, insya-Allah kita bertemu lagi pada sesi tazkirah yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.